soal gambar utama kini kita punya. Balik ke ni abang. Rancangan hari Minggu dah berubah. Nampak laut lagi. Sabar. Seknya. Sabar, dah lama je. Sabar. Hei, kejap. Sabar. Macam mana? Surprise tak? Mestilah surprise. Ni tu, bila pack? Yang tu tak perlu tahu. Apa yang saya perlu tahu, kita dah sampai kat sini dan abang buat semua ni untuk sayang. Sebab abang nak spend masa dengan sayang. Hanya kita berdua. Thank you, Bambang. Ya, tanya je apa pun. Kalau Rose jadi pantai, Abang Bos jadi apa? Terus jadi pantai? Terus jadi pantai. Abang jadi ombak membadai Rus. Itu antara sedutan drama engkau yang pertama. Kesimpulannya adalah topik hari ini masih lagi pertama atau tidak kalau kita tak memanfaatkan we time tu. Nak spend time masa bersama, berdua kan. Tetapi pelbagai situasi yang berbeza-beza. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu. Terima kasih kepada Syasha yang berkongsi komennya di Facebook. Sesekali pun kena curi masa dengan pasangan. Macam saya walaupun jarak jauh tapi sesekali kalau pasangan balik kami akan spend time masa bersama untuk momen kami bersama. Selain itu mengeratkan lagi hubungan kami. Ini sebenarnya nak kita bincangkan pada hari ini. Masih lagi perlu ataupun penting ke kalau kita nak adakan waktu bersama dengan pasangan kita? Yalah sekarang ni kalau anak seorang tu dah menjadi masalah dah. Anak kadang-kadang tidur dengan kita. Kadang-kadang anak 2-3 tu macam mana kita nak curi masa ataupun kita nak bagi tahu suami yang kita perlukan. Kadang-kadang isteri ni malu nak cakap. Kadang-kadang sampai terlupa macam mana nak bercinta. Okey, tapi tidak mengapa. Mungkin tetamu kita pada hari ini ada jawapannya. Kita bersama dengan Encik Fazli Yusof, Prodi Motivasi yang tak asing lagi bersama dengan kita. Apa khabar Encik Fazli? Salam, khabar baik. Kembali ke set Wanita Hari ini. Akhirnya gembira dapat datang sini hari ini. Baik. Cik Fazli, okey, mengenai we time. Cik Fazli sendiri macam mana Cik Fazli? Ada banyak we time bersama isteri? Alhamdulillah, saya antara yang banyak meluangkan masa dengan isteri. Hampir setiap hari duduk kat rumah aja. Anak-anak kita hantar ke sekolah dan kita akan luangkan masa bersama. Di situ waktu nak curi masa tu. Lebih kuranglah. Sweet. Okey, kita bukan sahaja bersama dengan Cik Fazli. Fahrin, kita bersama juga dengan rakan kita, seorang usahawan, seorang pengacara TV, Amira Zaini di dalam talian. Assalamualaikum, Mira. Waalaikumsalam. Itu dia. Baik, alhamdulillah. Amira, mana suami ni nak curi masa we time lah ni sebenarnya ni? Suami ada dekat bawah. Sekarang tengah rest time daripada office hour kan. Ada lunch time dia hari Jumaat kan. Lama sikit kan. So dia dengan anak-anak kat bawah. Baik. Okey, mungkin izinkan kami untuk mulakan terlebih dahulu dengan Cik Fazli lah. Okey, Cik Fazli, kita dah bincang serba ringkas tentang topik kita ni. Tetapi pentingkah we time ini untuk rumah tangga? Mungkin daripada berdua sampai dah beranak pinak sampai ke dah tua sekalipun. Menarik dan ini menyentuh semua orang lah sebab kehidupan sekarang kadang-kadang kesibukan tu menyebabkan kita terlupa untuk menguruskan we time. Saya nak petik kajian daripada Minnesota University terhadap 47,000 pasangan. Ramai. Ramai ni. Kajian ni pun 7 tahun, 2003 sampai 2010. Dia punya doktornya Dr. Sarah Flood. Dia kata pasangan yang meluangkan masa bersama, kajian mendapati mereka mendapat kegembiraan, kebahagiaan 2 kali ganda berbanding dengan yang tidak meluangkan masa secukupnya. Dan didapati hari mereka meluangkan masa itu mereka memberikan maklum balas bahawa mereka less stressful, mereka kurang stres pada hari tersebut. Dan saya nak juga kongsi beberapa data daripada 47,000 ini. Dia kata pasangan yang single earner, yang mana pasangan seorang je bekerja, didapati mereka ini meluangkan masa 30 minit lebih daripada dua-dua bekerja. Dan juga didapati ibu bapa, pasangan ibu bapa, parents couple, meluangkan masa kurang berbanding yang tak ada anak. Betul juga. Dan
parent ataupun ibu bapa yang macam manakah paling kurang meluangkan masa? Yang ada anak umur 6 hingga 12 tahun. Faham je lah. Padahal saya kurang masa Dapat dah jawapan dia. masa dia. Okey, kita dah tanya kepada Encik Fazli tadi kan bagaimana cara beliau untuk mencuri sedikit masa meluangkan masa dengan isteri. Kita nak tanya kepada Amira juga. Dah ada anak kan, kadang-kadang kita nak keluar pergi bercuti dengan pasangan pun kadang-kadang macam teringat dekat anak, dekat rumah ke, dekat rumah mak mertua ke kan. Macam mana sebenarnya Mira ambil peluang ataupun curi masa untuk spend time dengan suami? Betul, Mira setuju sangat. Kalau macam Mira anak dah 2 kan. Memang Mira dengan suami memang jenis kalau pergi kerja pun check CCTV, kamera anak tengah buat apa, selalu update anak. Kalau boleh minta gambar sebagainya kan. Tapi kalau macam Mira, pada Mira lah setiap hari tu memang suami isteri perlu ada masa bersama untuk kita we time. Tapi kalau macam Mira paling mudah, paling murah sekali adalah selepas anak tidur, Mira panggil dia pillow talk lah. So macam bila sebelum tu kita pillow talk dulu, kita luahkan perasaan masing-masing. Kita cerita apa masalah kita. Sebab kalau macam orang kata kalau perempuan ni dia ada 20,000 patah perkataan kan sehari. Lelaki kan kurang dari 10,000. So daripada saya pergi bercerita kat orang lain, lebih baik saya cerita kat suami sendiri. Dan luangkan masa. Dan pada masa sama bila kita dah bercerita tu, secara tak langsung kita akan kembalikan semula momen-momen lama. Ingat tak dulu kita macam ni? Lepas tu mungkin kita ceritakan impian pula. Jadi waktu itu sangat berharga walaupun mungkin kosnya rendah, tanpa perlu kita pergi mana-mana, tanpa perlu bersiap, tetapi bila kita gunakan sebaiknya dia ada kenangan dekat situ, dia akan menjadi ingatan sampai bila-bila juga. Okey. Itulah sebenarnya kan masyarakat kita ni kurang faham berkenaan dengan luangkan masa dengan pasangan ni. Kadang-kadang rasa nak kena guna duit yang banyak untuk kita baru dapat masa yang berharga tu. Apa sebenarnya aktiviti-aktiviti yang patut kita lakukan? Sekejap lagi Cik Fazli kongsikan. Sebelum tu ada juga rakan-rakan kita di Facebook. Farid. Okey, ini ada satu lagi perkongsian dari Natirah Muhammad Yusof. Okey, we time dalam video tu nampak macam pasangan yang senang hidup mereka. Bukan semua orang berpeluang untuk ada we time yang menjaga orang tua sakit, anak-anak yang bermasalah, kekangan kerja untuk menambah pendapatan. Apa pun tanpa we time, cubalah create bahagia dengan acuan diri sendiri. Ini memang tu ada berkaitan dengan apa yang Fatin katakan awal tadi sebenarnya tu Fatin. Betul. Kalau boleh Cik Fazli kongsikan bagaimana sebenarnya kita nak melihat kepada we time ni untuk setiap daripada individu. Setiap orang ada kekangan yang berbeza lah kan. Tapi apa-apa pun sedangkan ada juga yang PJJ kan, perkahwinan jarak jauh kan, memang jarang boleh bertemu. Apa-apa pun kita kena ada satu mindset untuk meluangkan masa bersama, dan apabila kita meluangkan masa bersama, sama ada we ataupun berdua ataupun bersama dengan anak-anak, kita cuba mengoptimumkan dia punya impact terhadap perhubungan. Ini kadang-kadang ramai orang dia tak melihat aspek ini. Kadang-kadang secara fizikalnya bersama, tetapi mental, emotional tidak bersama-sama. Saya nak kongsikan ada satu saranan daripada National Bureau of Economic Research daripada US. Dia kata mereka yang meluangkan masa bersama secara positif antara suami isteri, didapati mereka adalah mereka yang menganggap pasangan mereka seperti best friend. Kadang kita best friend kat luar, kat dalam rumah tak berapa best friend. Jadi kita kena ada mindset satu, melihat pasangan kita adalah best friend. Dan dicadangkan ada 3 aktiviti secara saintifik didapati meningkatkan kegembiraan pasangan dalam we time. Yang pertama disebut hang out with mutual friend, iaitu keluar kalau minum sama-sama tu ajak kawan sama-sama. Dia kawan isteri, dia kawan suami juga. Cubalah cari kalau ada kan. Okey. Macam keluar sekumpulan lah. Yang kedua, meraihkan achievement. Kadang-kadang suami berjaya apa, mungkin ada pencapaian tertentu. Celebrate lah. Tak perlu kata meraihkan ni kena keluar jauh-jauh, tak. Mungkin tempah pesan orang hantar ke rumah, makan sama-sama, baca doa. Pacaklah lilin satu tiup. Lilin satu kan. Ada ucapan-ucapan sikit kan. Dan yang ketiga ialah try new things. Cuba satu benda yang baru. Dan cuba benda baru ni bukan masuk panjat gunung dekat
Banjaran Himalaya tu benda baru. Memasak masakan baru kat rumah pun mencuba benda baru. Ringkas sahaja. Okey, jadi sebenarnya kita nak memberikan suatu mindset kepada mereka semua. Kalau kata asal we time je pergi melancong, pergi apa. Sedangkan sekecil-kecil perkara pun kita boleh lakukan dengan setiap masa pun kita boleh lakukan sebenarnya. Okey, bagi Amira sendirilah, mungkin selain daripada kita fahamlah anak-anak masih kecil, masing-masing berkarier dan kadang-kadang sebagai pengacara pun kadang-kadang nak cari masa pun tak tentu. Tetapi cukup menarik apabila kita nak cari walaupun mungkin 5-10 minit tapi waktu yang berkualiti, walaupun kadang-kadang ada anak, walaupun kita fikiran tengah melayang dan sebagainya. Apa cara terbaik yang selalu Mira dan suami amalkan? Okey, kalau macam Mira, memang pertama sekali kalau macam anak dah tidur tu senanglah kerja kan. Memang kita terus boleh berbual, boleh berkomunikasi dan sebagainya. Tapi ada juga time-time yang macam Mira rasa, mungkin kita nak celebrate an anniversary ke, celebrate birthday ke, ataupun kita nak pergi shopping berdua ke kan. Ini Mira punya cara lah. Ada je time yang kita boleh minta tolong Ibu Mira. Alhamdulillah kebetulan Ibu Mira berada berhampiran dengan Mira. So macam Mira boleh minta tolong ibu, dan ada kalau siapa ada rezeki yang lebih, sekarang ni ada servis babysitter sambilan yang boleh tolong tengokkan anak kita sementara kita keluar sekejap. Sebab ada ramai kawan-kawan Mira yang menggunakan khidmat babysitter sambilan ni sebab dia nak spend time dengan isteri dia untuk seharian, untuk pergi kita membeli belah dan sebagainya. So macam-macam cara sebenarnya. Orang kata kalau ada effort, insya-Allah adalah cara dia kan. Tapi kalau tak ada semua tu pun tak ada masalah. Macam Mira katalah tadi, kita macam boleh je kita cari juga masa tu, tak kisahlah sekejap mana pun. Yang penting pada Mira bukan nilai dia, bukan kuantiti dia berapa lama duration dia, tapi kualiti tu yang paling penting. Walaupun mungkin 10 minit tu tapi kita dapat luahkan perasaan kita, dapat bagi tahu apa masalah, dan kemudian tu mungkin dah cukup melegakan dah. Lagi-lagi seorang wanita kan, sebab orang perempuan ni kalau we time yang diinginkan tu adalah apabila ada seseorang yang boleh kita mendengar, menjadi telinga dia dan juga memberi moral kepada dia. Saya rasa lelaki pun perlukan yang sama juga daripada seorang wanita. Betul. Wanita ni jiwanya halus. Betul. Di mana ada kemauan di situ jalan. Kalau kita tak ada masa, kita pandai-pandai curi masa. Tak apa, itu pandangan daripada Mira dan juga Cik Fazli. Kita nak dengarkan juga rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini, manfaatkan masa bersama. Kita saksikan. Bintang dengan pasangan kita tu amat perlu, di mana ia akan mengeratkan lagi ikatan kasih sayang kita bersama pasangan. Me time ni adalah penting sebab supaya kita dengan isteri kita sentiasa berkongsi apa yang kita lalui kan. Untuk anak-anak, untuk kerja, untuk apa yang berlaku kat rumah. So it's very important. Macam saya cakap lah, untuk mengukuhkan dan untuk mengeratkan lagi. Sebab kadang-kadang makan tahun, yelah kadang-kadang bercakap pun kurang, kan? Korang tak habis dengan game lah. Ini sebenarnya pasal saya, bukan pasal korang. Memang cerita pasal saya. Boleh meluahkan perasaan kita, apa yang terbuku, apa yang terbendam di dalam hati, kita boleh bincang dengan suami di waktu tu. Macam tahun 80-an dulu, tempat tak banyak. Jadi kami ada certain tempat di Ipoh yang kami pergilah. Kita tak maulah cerita kan, tapi memang kami akan bersama-sama lah, makan bersama, candlelight bersama, dan mak tok suka travel. Banyak kita pergi ke tempat makan lah. Ke tempat makan. Jadi kat tempat makan tu sambil-sambil nak tunggu makanan tu kan, banyaklah boleh sembang-sembang, borak-borak. Kita orang memang suka kalau, yelah macam kita anak kira ramai jugalah, dah 4 kan. Nak bawa anak-anak keluar dengan keadaan pandemik pun sekarang risau. So saya banyak dengan wife saya lah, pergi ikut dia lah, mana-mana dia kata saya ikut je. Saya dengan Tok Ayah dengan Mak Tok ni memang sentiasa kami pergi ke mana pun berdua. Tambah pula sekarang semua anak cucu semua dah besar. So kalau pergi kadang-kadang Tok Ayah atau Mak Tok, kami kan keluarlah, pergi makan di luar bersama-sama, pergi menonton wayang ke, pergi berjalan-jalan, bercuti. Selalunya berdua je. Wow. Pendapat daripada mereka yang pelbagai usia tu, daripada yang atuk tadi pun kan, kepada kita kena ambil satu cabaran lah kan. Mereka yang berusia pun ada juga ikhtiar untuk ada masa bersama kan. Okey, kita ada rata-rata di Facebook juga ada komen-komen. Kalau boleh kita bacakan. Saya baca Adi lah. Silakan. Adi Badio Zaman Ruhani. Beliau kata, kami anak ada 5. We time berdua masa
anak semua pergi sekolah, sama dengan kita. Ataupun masa pergi shopping, barang rumah di supermarket ataupun pasar pagi. Kalau pergi bercuti, kena bawa anak-anak, baru seronok. Ini dia bawa anak-anak, dia rasa itu satu keseronokan pula. Okey, baik. Untuk Intan Syafina Omar, anak saya dijaga sendiri, susah nak tinggal kat orang walaupun sekejap. Jadi we time kami bila pergi mana-mana, dia tidur dalam kereta sepanjang perjalanan tu dah nikmat dah. Kebahagiaan kita tak sama. Ini saya tahu. Ini mesti Intan ni, dia drive, dia tengok anak dia tidur kat belakang, dia pegang tangan. Macam pengalaman sendiri. Macam mungkin juga tu. Okey, itu rata-rata pandangan daripada rakan-rakan kita. Kadang-kadang nak tahu juga kan, we time ni sebenarnya untuk kita yang dah lama dalam perkahwinan ataupun mereka yang baru sahaja berkahwin, mana lebih perlu mendapatkan masa bersama ni, Cik Fazli? Dia ada kajian mengatakan bahawa kena balance kan antara we time dengan me time, terutama sekali bagi pasangan yang baru di alam perkahwinan. Tapi lama-lama bila kita dah serasi, lebih banyak pada we time lah. Sebab perhubungan suami isteri kan, mestilah kena ada masa bersama tersebut. Dan kita hari ini banyak cabaran lah. Antara cabaran yang kita tengok, seperti yang dikongsikan tadi, we time ni tak perlulah terlalu ideal macam dalam novel-novel kan. Betul. Jangan bila kita fikir we time-nya begitu, itu yang rasa susah kan. We time boleh jadi, kalau ikut kajian di Brigham University ni, dia buat kajian terhadap 318 pasangan. Dia kata kebanyakan pasangan meluangkan masa 2 jam hingga 2 jam setengah sehari di rumah, yang mana aktivitinya menonton televisyen, makan bersama-sama dan melakukan kerja rumah sama-sama. Nabi SAW adalah seorang suami yang tidak kekok melakukan kerja di rumah. Jadi masa isteri buat kerja tu, tanyalah boleh ke nak bantu kan. Kadang-kadang isteri tak nak dibantu, dia kata dia me time dekat dapur, ada juga. Pula awak hire tu. Jangan kacau saya masak. Jangan kacau saya masak. Tak apalah kan. Itu rezeki untuk suami lah kan. Sejuk perut isteri tu. Jadi sebenarnya banyak benda kita boleh buat kat rumah dengan syarat kita perlu merancang. Dan kajian Brigham University tadi kata kedua-dua memerlukan we time bersama, tetapi dia kata wanita lebih memerlukan we time dengan suami. Betul lah. Jadi sebab itu kena rancang we time dan kena optimiskan we time. Macam mana nak optimise, mungkin saya boleh kongsikan sebentar lagi. Okey, baik. Kita nak baca satu lagi komen. Terima kasih. Hari ini banyak komen. Ramai yang minat ni. Hikayat perkahwinan ni. Okey. Jadi Mas Tura Abdul Ghani. Assalamualaikum. Memanfaatkan waktu berdua we time. Alhamdulillah, syukur. Sekarang ni we time untuk kami berdua setelah anak-anak semua sudah berkahwin dan bercucu. Wow. Setelah 41 tahun berkahwin mungkin. Pergi makan berdua waktu malam dan juga spend time quality berdua di rumah. Meluahkan perasaan dan bercerita semasa waktu muda sebelum kahwin. Ini macam dulu-dulu baliklah. Diorang kata sebenarnya tentang perkahwinan ni, kita sentiasa kena menyemarakkan, kena cari kembali spark ataupun sinar dalam rumah tangga tu. Okey, baik. Bagi Amira sendirilah, kalau kita lihat, kalau kita tengok banyak dah gambar-gambar dikongsi dan sebagainya kan sekarang ni dalam dunia media sosial dan sebagainya. Apa pendapat Mira sendiri sebenarnya untuk kita sentiasa merakamkan detik-detik manis, kenangan dan sebagainya? Mungkin juga boleh jadikan bekalan di hari tua untuk bercerita balik tentang kenangan-kenangan manis tu. Betul. Pada Mira benda ni subjektif. Mungkin ada orang kata jangan tunjukkan sangat kebahagiaan kan. Ada yang kata tak apalah tunjukkan. Tapi kalau macam Mira pula secara peribadi, ia bergantung pada niat lah. Dan kebanyakannya macam kalau Mira kongsikan sesuatu tu bukanlah untuk meraih perhatian ataupun sebagainya. Tetapi lebih kepada itulah cara Mira menghargai apa yang suami Mira telah lakukan. Contoh macam bila dia ajak Mira pergi makan, kalau Mira post, maknanya itu adalah momen yang Mira sangat-sangat hargai. Dan kalau macam mungkin kalau Mira tunjukkan Mira pergi somewhere ke, suami belikan sesuatu ke, dia itu adalah tanda penghargaan seorang wanita kepada seorang lelaki. Begitu juga yang lelaki juga. So tak salah rasanya. Dan sebenarnya tadi kalau kita tengok TikTok punya video yang dikongsikan pun, tak sangka kan rupa-rupanya we time itu dengan berkebun pun boleh, dengan makan kat kedai mamak pun boleh. So maknanya dekat sini secara tak langsung boleh memberi idea juga kepada pasangan-pasangan lain. Tak semestinya kena dekat candlelight dinner, dekat hotel 5 bintang, kena ada bunga-bunga ros bertaburan, barulah namanya we time kan. So maknanya kita kongsikan tu selain daripada kita menghargai, pada masa yang sama kita dapat juga memberi inspirasi kepada pasangan lain. Oh, okey. Dah lalang Mira kongsikan tu, kita nak tahu jugalah apa antara aktiviti Mira we time yang tak dapat dilupakan dengan suami. We time yang paling tak dapat dilupakan Mira dengan suami ni
kita orang cita rasa makan memang tak sama. Kalau Mira ni suka western, dia suka Melayu kan. So memang kalau makan ni memang tak boleh klik lah. Tapi kami akan cuba juga, macam contoh kalau Mira kata Mira nak makan Japanese food. So husband kata Mira makan Japanese food. Lepas tu Mira akan temankan pula dia pergi kedai yang lain. So macam kita orang akan pergi makan dekat 2 kali makan. So macam tu lah. Dan yang lain-lain tu mungkin sewaktu yang paling ingatlah kan sebab tu sebelum kehadiran anak lah, of course kan, yang mana kita pergi baby moon, pergi macam tu. Tapi setiap hari tu sebenarnya Mira akan Mira tak kisahlah macam mana pun harga ataupun suasana itu, tapi Mira macam ketika momen itu, kadang-kadang tu makan mi segera pun Mira akan ambil gambar juga. Cuma post dengan tak post je. Kadang-kadang kita makan nasi dengan telur goreng pun kita akan ambil gambar juga. Tapi nak kongsi dengan ataupun tidak je. Sebab kadang-kadang itulah dia yang mengimbau kenangan-kenangan lama. Sama-sama makan nasi dengan telur goreng tu, ingat tak yang masa kita susah dulu kita betul juga. So benda tu akan kita menyemarakkan balik kasih sayang kita yang macam betul lah yang kita dulu. So macam benda kita just cerita simple je tapi penuh makna, walaupun mungkin kita makan 10 minit saja, tapi apa yang kita ceritakan tadi tu sangat bermakna dan kita akan ingat sampai bila-bila. Okey, seronok dengar perkongsian. Awak ada ke pengalaman tak dapat dilupakan? Ada. Saya buat kari, kawan saya bagi resepi, sedap, menjilat jari dia makan. Okey, itu apa yang Mira kongsikan. Sebenarnya banyak hikmah yang kita dapat sepanjang tempoh PKP dulu kan. Banyak juga masa quality time ataupun me time yang kita dapat daripada pasangan kita. Dua-dua berada di rumah. Kalau sebelum ini dua-dua sibuk cari rezeki dan sebagainya, ada di rumah, kita luangkan masa dengan anak-anak, kita masak bersama macam mana yang Mira kongsikan. Itu sebenarnya hikmah yang kita dapat sepanjang PKP ini. Tapi kita nak tahu juga tadi Mira ada bagi tahu yang dalam tempoh kita nak mencari me time tu sendiri, hikmah ataupun we time tu ataupun macam mana kita nak cakap kalau untuk semarakkan lagi hubungan suami isteri tu daripada we time ni macam mana? Okey, baik. Terima kasih Fatin. Saya bagi akronim SPEN. Bila kita ada masa spend bersama-sama, ingat spend ni pertama S spend, okey. Sembang. Okay. Kena berbual. Masalah musuh kepada penyembangan adalah telefon. Baru saya nak sebut. Duduk sebelah, pegang telefon. Jadi tak sembang. Tak sembang. Jadi kalau ada masa je bersama, dah berdekatan kurang dari 1 meter tu dah tak ada penjarakan sosial kan. Bila dah dekat tu, kalau boleh letaklah dulu telefon. Berbual dulu sampai dah tak ada modal, baru ambil semula telefon. Senang. Itu sembang. Yang kedua, pegang dan puji. P, okey. P ya. Pegang dan puji. Maksudnya kalau kita pergi kedai runcit, pujilah sikit kan. Ada senarai bagus kan. Tu peganglah tangan tu kan. Sekejap pun cukup kan. Yang ketiga, E adalah ekspresi diri. Tadilah meluahkan. Meluahkan kalau boleh, meluahkan yang mungkin wanita dia nak meluahkan apa yang dia hadapi pada hari tersebut, tapi dalam masa yang sama kita pandai merespon terhadap luahan tersebut. Itu kedua pihak pasangan perlu tahu tabiat macam mana nak respon terhadap luahan tersebut. Dan yang keempat adalah N, new. New maksudnya cuba buat satu yang baru. Kalau contohnya satu yang baru ni tak susah. Kalau dulu pergi pasar lalu jalan tu, cubalah lalu jalan lain pula kan. Kita cubalah, mau cuba jalan ni, jom kita tengok kan. Betul. Mudah aja kan. Dia new things dia panggil novelty akan buatkan refresh kan experience pada hari tersebut. Dan yang terakhir, ini mudah tapi ramai orang terlupa buat. Dia lebih kurang yang pertama tadi, iaitu tengok wajah. Tengok mata. Kadang-kadang kesibukan duk tengok anak-anak kan. Tak tengok pasangan sendiri. Bila duk ada spend masa bersama pun tak tengok juga, tak tenung wajah. Macam masa sebelum kahwin duk tenung je, tak tengok tempat lain dah kan. Jadi tapi masa kahwin kita kena tengok balik aspek tu lah. Bila dah lama kahwin. Saya bukan nak kata apa tahu. Kadang para suami dan isteri juga kena faham bahasa lelaki dan wanita berbeza. Cara kita meluahkan juga berbeza. Jadi kita kena cari juga tu. Okey, saya nak tanyakan sedikit daripada macam peranan masing-masing macam mana Cik Fazli. Kadang-kadang wanita dia okey je. Kadang-kadang lelaki bila dia dah semakin berusia, dia malulah nak pegang-pegang tangan. Awak ni apa ni macam perempuan pun kadang itu juga. Ya ke? Okey, macam mana kita nak pastikan yang suami kita tu betul-betul macam inilah waktu kita bersama. Itulah maksudnya kita kena ada mindset yang betul terhadap perhubungan kan.
Jadi perhubungan ni dia makin elok bila kita baja dan semai, kan? Baja dan semai. Kalau kita siram dan baja, semai itu masa kahwin dulu, kan? Yang ni kita baca dan siram. Kalau pokok tak disiram, tak dibaja, lama-lama layulah. Sama juga percintaan, kan? Hubungan kasih sayang perlu dibaja, perlu disemai. Pokok ni 3-4 hari dah layu dah. Betul. Kan? Manusia tak tahulah. Kena siram je lah. Okey. Boleh ke kalau Mira nak? Silakan Mira. Kalau macam Mira lah kan, Mira rasa bila dah berkahwin ni, tak nak kata lama sangat, tapi alhamdulillah dah kenal masing-masing, kan. Mira tahu dah, okey, rupanya suami kita ni kita kena minta baru dia faham. Sebab lelaki dia tak akan faham pun bahasa wanita. Kalau kita macam tiba-tiba moncong je, awak kenapa diam je? Rupanya dah lama tak keluar makan sama-sama. Dah lama kita tak sembang sama-sama. Kita cakap je macam, yang dalam kat phone I ni dah lama tak ada gambar kita dua orang. Je ambil gambar dua orang. So macam just ambil je lah, kan, cantik ke tak cantik tu bakal cerita. So macam kita sebagai wanita ni kita kena juga macam expresskan je apa yang kita nak. Sebab lelaki memang takkan faham lah. Itu pengalaman Mira lah. So macam kadang-kadang tu kalau macam sekarang ni zaman social media, kan, nampak dia tengah main phone ke, kita nampak dia tengah buka Instagram. Kita pun apa lagi, kita pergilah komen ke dekat dia punya tu, dia dapat notification. Apa ni, apa yang Mira hantar ni, ataupun kita DM dia ke, DM lah apa-apa yang macam contoh nampak makanan sedap, kan, kita DM dia. So nanti dia kata, kenapa awak nak ke? So, ada komunikasi so dan kita akan tahu yang macam rupanya apa yang dia nak. So tak susah pun sebenarnya kalau kita nak attract attention lah. Ni dah lebih kepada attention lah pula, kan. Tapi sebab macam yang tadi kita punya Cik Fazli tadi, memang Cik Fazli kata memang kaum wanita yang lebih memerlukannya, kan. Sebab pepatah Inggeris ada kata, kan, happy wife, happy life, kan. So macam maybe boleh try kot. Kalau wanita kat luar sana, just bagi tahu je, luahkan je, InsyaAllah. Tapi jangan pula kita luahkan tu dengan cara nak marah, nak gaduh, kan. Tak baik. Lelaki suka kalau perempuan cakap baik-baik dengan dia. Dengar tu betul. Nampak macam setuju. Baik, saya sangat setuju dan kami anggap itu satu rumusan yang cukup baik daripada Mira bersama dengan kita. Sebenarnya kenalah ekspresikan. Betul. Kalau awak senyap je, dia tak tahu sampai bila. Perempuan ni kadang-kadang dia ingat kita faham semua. Betul. Okey, seperti mana kita juga kongsikan, ada komen daripada Rabiah Ruby. Rindu betul kat suami dia ni. Saya we time dalam video call sahaja. Kami 2 tahun tak jumpa bersemuka. Doakan saya dapat jumpa dalam 2 minggu lagi. Suami Rabiah ni harap beliau mendengar lah. Okey, itu daripada Rabiah. Dan kita ada juga dari Bella. We time sangat bagus untuk keharmonian dalam rumah tangga. Aktiviti saya dan juga suami hujung minggu selepas anak ke sekolah, kami menunggang motor berkuasa tinggi. Wow, ini best untuk jalan-jalan cari makan dan juga berdating. Ini cara dia lah. Dia keluar dengan suami dia ronda-ronda. Okey, di hujung perbincangan kita mungkin Encik Fazli boleh buat satu rumusan seringkasnya berkenaan dengan topik kita hari ini. Pentingnya we time. Kita kena berusaha untuk menjadikan perkahwinan kita penuh dengan we time lah. So kita kena bina rumah yang mudah mesra we time. Maksudnya mungkin bilik kita tu we time kita banyak kat situ, maybe kemungkinan. Jadi ideanya pasangan kena bertanggungjawab untuk memperbanyakkan we time, dan kita kena ingat bahawa perkahwinan ni mulia. Mulia di sisi Allah. Bila kita berusaha untuk mengindahkan perkahwinan, semua usaha tu dapat ganjaran di sisi Allah SWT. Jadi setiap usaha untuk menyiram dan menyuburkan perkahwinan, setiap usaha itu ada pahala di sisi Allah. Bayangkan, kita dahlah gembira bersama dengan pasangan. Dalam masa yang sama Allah merahmati kita, maka insya-Allah kita dapat ganjaran di dunia dan akhirat. Insya-Allah. Cantik satu rumusan dan kesimpulan daripada Cik Fazli bersama kita hari ini. Topiknya memanfaatkan waktu berdua bersama we time. InsyaAllah lah masing-masing ambil peluang kita semai dan juga baja dalam rumah tangga kita tu untuk kita semarakkan lagi cinta kita yang mula-mula dulu, kan, masa mula-mula baru nak bercinta tu, insyaAllah kita ada kebahagiaan berpanjangan. Dan rezeki dan pahala. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Fazli dan juga Amira kerana bersama dengan kita pada hari ini. Sama, terima kasih juga. Semoga dapat dimanfaatkan dan jadi inspirasi kepada pasangan di luar sana. Cuma saya nak pesan kepada pasangan di luar sana, kalau ada we time tu jangan disalahguna dengan nak berkonfrontasi dan sebagainya. Betul. Merugikan saja. Jadikan waktu yang paling berharga antara anda dan juga pasangan.